Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak bincangkan tajuk yang seterusnya, iaitu 3.2 Sistem Peredaran Darah. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Okey, manusia dan semua haiwan vertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan, iaitu adalah organisma kompleks mempunyai sistem pengangkutan yang khusus, iaitu sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah bagi semua haiwan vertebrata, darah sentiasa mengalir di dalam salur darah yang berterusan ke seluruh bahagian badan dalam satu kitaran lengkap melalui jantung. Namun, terdapat perbezaan yang ketara antara sistem peredaran darah bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Okey, baiklah. Okey, gambar ini adalah cikgu berikan sebagai rujukan untuk awak mencari maklumat berkaitan dengan sistem peredaran darah bagi ikan, amfibia, dan juga reptilia, mamalia dan burung. Jadi sekejap lagi bila dah habis sesi penerangan ni, cikgu akan minta awak untuk membuat aktiviti 3.2 dalam buku teks untuk mencari maklumat berkaitan dengan sistem peredaran darah bagi ikan, amfibia, reptilia, mamalia dan burung. So gambar rajah ni adalah sebagai rujukan sekejap lagi untuk awak buat. Baiklah, seterusnya sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia melibatkan peredaran darah yang dipam oleh satu organ yang dikenali sebagai jantung ke seluruh bahagian badan dan salur darah yang khusus, iaitu arteri, kapilari dan vena. Ini adalah jantung. Kemudian yang diwarnakan dengan warna biru ini adalah vena, manakala yang diwarnakan dengan warna merah ini adalah arteri. So sekarang kita nak tengok struktur keratan membujur jantung manusia. Kita tengok daripada sebelah kiri dulu. Saya tak terangkan tentang petunjuk lagi saya terangkan tentang bahagian dahulu. Kita tengok daripada sebelah kiri ni dulu. Sebelah kiri. Ini adalah vena cava. Vena cava. Kemudian ini tengok tempat yang ditunjuk. Ini adalah injap sabit. Kemudian ini adalah bahagian ni adalah atrium kanan. Keseluruhan bahagian ni adalah atrium kanan. Kemudian ini adalah injap trikuspid. Ni sekali lah ni. Vena cava yang ni vena cava, yang ni superior, yang ni inferior. Kemudian ini adalah bahagian ventricle kanan. Ventricle kanan. Bahagian tu. Kemudian ini adalah septum. Seluruh bahagian ini adalah septum. Kemudian ini adalah bahagian ventricle kiri. Ventricle kiri. Kemudian ini adalah injap sabit. So injap sabit ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, injap sabit. Kemudian ini adalah injap bikuspid. Ini adalah injap bikuspid.
Kemudian ini adalah bahagian atrium kiri. Atrium kiri. Okey. Kemudian ini adalah vena pulmonari. Kemudian ini adalah arteri pulmonari. Dan bahagian yang paling besar ini adalah aorta. Okey, saluran yang nampak besar lah ni. Ini adalah aorta. Okey. Okey, cikgu minta awak untuk melukis gambar rajah ini di dalam buku latihan dan labelkan. Okey, lukis. Cikgu nak awak lukis dan labelkan. Okey. Okey. So, kita nak belajar dengan lebih mendalam lagi tentang jantung. Okey. Yang pertama sekali adalah atrium kanan. Atrium kanan mempunyai dinding berotot nipis. Fungsinya adalah darah terdioksigen dari seluruh badan kecuali paru-paru memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Okey. Darah terdioksigen ni maksudnya darah tidak beroksigen. Tak ada oksigen. Okey. Apabila atrium kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir masuk ke dalam ruang di bawah, iaitu ventricle kanan. Okey. Ni. Okey. Masuk. Bila mengecut, bahagian ni mengecut, dia dipaksa masuk ke ventricle kanan. Injap tricuspid. Fungsinya adalah hanya membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kanan ke ventricle kanan. Maksudnya, injap tricuspid ni okey, ni bahagian injap tricuspid. Sorry, cikgu terpaksa berhenti start. Okey. So, injap tricuspid ni dia hanya menghantar satu hala saja. Okey, laluan satu hala saja, iaitu darah terdioksigen daripada atrium kanan ke ventricle kanan. Satu hala, dia tak boleh nak patah balik, tak boleh. Tak boleh, dia hanya satu hala sahaja. Okey, kemudian ventricle kanan. Ventricle kanan mempunyai dinding berotot tebal. Okey. Fungsinya adalah apabila ventricle kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam arteri pulmonari untuk dibawa ke peparu. Okey, bila bahagian ventricle kanan ni mengecut, okey, darah yang masuk tadi ni akan dipaksa keluar, okey, melalui arteri pulmonari. Okey, ikut anak panah ni lah. Mula masuk ni sini, bahagian atrium kanan mengecut, darah dipaksa masuk ke bahagian ventricle kanan, okey, melalui injap tricuspid. Kemudian bila bahagian ventricle kanan mengecut, darah akan dipaksa keluar melalui arteri pulmonari untuk dihantar ke peparu lah. Okey. Seterusnya kita tengok tentang fungsi injap sabit. Okey. Injap sabit pada arteri pulmonari dan aorta memastikan darah mengalir dalam satu hala dan tidak berpatah balik ke ventricle.
Okey, tujuan injap ni adalah supaya darah yang keluar tu tak boleh patah balik. Dia keluar dan dia tak boleh masuk balik. Okey, keluar dan tak boleh masuk balik. Itu fungsi injap. Okey, atrium kiri mempunyai dinding berotot yang nipis. Fungsinya, darah beroksigen dari peparu memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari. Apabila atrium kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa mengalir masuk ke dalam ruang di bawah, iaitu ventrikel kiri. Okey, seterusnya injap bikuspid hanya membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Okey, seterusnya fungsi ventrikel kiri. Ventrikel kiri mempunyai dinding berotot yang paling tebal. Fungsinya, apabila ventrikel kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam aorta untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Okey. Kemudian septum ialah dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dengan jantung sebelah kanan. Fungsinya adalah menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Okey. Beroksigen dengan terdioksigen ni kita tak mahu dia bercampur. Okey. Struktur dan fungsi salur darah utama. Okey, salur darah utama apa dia? Okey, arteri dan vena. Kemudian arteri dan vena ni ada jaringan kapilari pula di antaranya. Okey. Kalau arteri ni adalah darah dari jantung. Membawa darah yang keluar daripada jantung lah. Okey, dinding tebal berotot dan elastik. Okey. Kemudian ini bahagian lumen dia. Lumen dia, diameter dia lebih kecil. Okey, kemudian kalau vena pula membawa darah keluar ke jantung. Okey, ke jantung. Yang ni dari jantung masuk, yang ni dari bawa pergi ke jantung. Dinding nipis. Okey, lumen dia, diameter dia lebih besar. Okey. Mempunyai injap. Yang ni ada injap dah. Yang ni tak ada. Tak ada injap. Okey. Ini adalah perbandingan struktur dan fungsi arteri, kapilari dan vena. Okey, kita tengok yang pertama, struktur arteri. Lumen, ini bahagian dalam dia. Dinding yang tebal, berotot dan banyak tisu elastik adalah untuk menahan tekanan yang tinggi. Tiada injap, saiz lumen yang kecil. Kapilari, satu lapisan sel lumen, dinding paling nipis setebal satu sel tanpa otot atau tisu elastik. Tiada injap, saiz lumen paling kecil. Okey, kemudian vena. Dinding yang nipis, sedikit berotot dan elastik untuk memudahkan pengaliran darah pada tekanan darah yang rendah. Mempunyai injap dan saiz lumen yang besar. Okey, ini perbezaan antara salur darah yang ada dalam sistem pengangkutan kita. Okey. Okey, apakah fungsi untuk arteri? Okey, fungsi untuk arteri adalah mengangkut darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh badan kecuali peparu. Okey, arteri pulmonari mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Okey. Kemudian kapilari pula membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan
secara resapan melalui dinding nipis kapilari. Okey. Vena pula mengangkut darah terdioksigen balik semula ke jantung dari seluruh badan kecuali peparu. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Okey. Kadar peredaran darah pula. Untuk arteri, pengaliran darah yang cepat pada tekanan darah yang tinggi. Jadi denyutan nadi dikesan. Kapilari, pengaliran darah yang perlahan pada tekanan darah yang menurun. Tiada denyutan nadi. Okey, vena pula, pengaliran darah yang perlahan pada tekanan yang rendah. Tiada denyutan nadi. Okey, seterusnya sistem peredaran darah ganda 2. Okey, manusia dan mamalia lain mempunyai sistem peredaran darah ganda 2 yang terdiri daripada sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Okey, kita tengok yang pertama iaitu sistem peredaran pulmonari. Okey. Daripada jantung, dia adalah satu kitar ya. Jantung, arteri pulmonari ke peparu, peparu ke vena pulmonari ke jantung. Okey, yang sistem peredaran sistemik pula, jantung dihantar ke arteri, kemudian dihantar ke seluruh badan kecuali peparu, kemudian daripada seluruh badan masuk balik ke vena dan masuk balik ke jantung. Okey, jadi dua kitaran yang ada. Sebab tu kita panggil ganda 2. Okey, denyutan jantung. Yang doktor letak kat dada kita, nak dengar denyutan jantung tu apa dia? Okey. Itu adalah diastole dengan sistole. Diastole dengan sistole. Okey. Bunyi dak dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai diastole. Bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil bacaan tekanan diastolik. Okey. Sistole. Bunyi lap pula dihasilkan oleh penutupan injap trikuspid dan bikuspid antara atrium dengan ventrikel semasa pengecutan ventrikel berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai sistole. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dipanggil bacaan tekanan sistolik. Okey. So, kedua-duanya adalah berkenaan penutupan injap. Okey, kalau diastole bunyi dap. Dap adalah penutupan injap sabit. Okey. Sistole pula bunyi dia lap. Lap adalah penutupan injap trikuspid dan bikuspid. Okey. Cikgu harap boleh fahamlah ni. Okey. Seterusnya adalah pengukuran tekanan darah. Tekanan darah lazimnya diukur dengan menggunakan alat sphygmomanometer. Bacaan tekanan sistolik bagi seorang pemuda lazimnya adalah 120 mmHg dan bacaan tekanan diastolik ialah 75 mmHg. Maka bacaan tekanan darah ini biasanya ditulis sebagai 120/75 mmHg. Okey. Sphygmomanometer.
Pengambilan bacaan tekanan diastolik dan sistolik daripada alat sphygmomanometer adalah berdasarkan pendengaran bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastol dan sistol berlaku. Oleh sebab itu, penggunaan sphygmomanometer untuk mengambil bacaan tekanan diastolik dan sistolik lazimnya dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. Okey. Kadar denyutan nadi. Denyutan nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Okey, faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi, selain kesan aktiviti fizikal terhadap kadar denyutan nadi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Faktor yang pertama adalah jantina. Purata kadar denyutan nadi bagi lelaki dewasa antara 70 hingga 72 denyutan nadi per minit. Dan purata kadar denyutan nadi bagi perempuan dewasa ialah 78 hingga 82 denyutan per minit. Okey, perbezaan kadar denyutan nadi antara lelaki dengan perempuan ini lazimnya disebabkan oleh perbezaan saiz jantung. Jantung perempuan yang lazimnya lebih kecil saiznya mengepam kurang darah bagi setiap denyutan dan perlu berdenyut pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan denyutan jantung lelaki. Okey, faktor yang kedua adalah umur. Okey, dalam jadual ni adalah kadar purata denyutan nadi maksimum mengikut umur. Okey, maksimum maksudnya per minit. Okey. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor kesihatan badan. Kadar denyutan nadi seseorang individu yang kurang sihat lazimnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar denyutan nadi yang normal. Kadar denyutan nadi yang terlalu tinggi atau rendah adalah berbahaya dan boleh membawa maut. Okey, apakah kepentingan menjaga kesihatan jantung? Kesihatan jantung perlu diberi perhatian memandangkan fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Penting ke tak penting jantung ni? Okey. Sampai situ dulu 3.2. Semoga bermanfaat, dan apa-apa yang awak tak faham, awak boleh PM cikgu ya. Okey. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.